Assalamualaikum, saya Najwa Mila dan saya akan membentangkan bahagian saya iaitu pengenalan bagi tajuk falsafah bersuara untuk alam sekitar. Hutan merupakan aset semula jadi negara yang amat bernilai dan memainkan peranan penting dalam menyediakan habitat, makanan, perlindungan, sumber bekalan air serta udara bersih untuk manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Selain itu, hutan juga membantu mengekalkan khazanah biodiversiti dan mengurangkan kesan perubahan iklim melalui penyimpanan karbon. Hutan adalah khazanah alam yang bernilai tinggi. Mengikut kamus Melayu, hutan didefinisikan sebagai kawasan ditumbuhi dengan pokok-pokok serta meliar dan bercampur. Hutan juga menjadi salah satu hutan yang ada di Malaysia. Hutan juga menjadi salah satu tempat tinggal haiwan dan tumbuhan, flora dan fauna. Akan tetapi, sebahagian daripada hutan yang ada di Malaysia ini ditebang kerana tujuan untuk pembinaan bangunan dan infrastruktur, kayu balak untuk digunakan dalam industri perabot, pembinaan rumah dan pembuatan kertas, penempatan baharu dan kawasan pertanian. Penebangan hutan telah berlaku sejak dulu lagi. Namun, penebangan hutan ini telah memakan berjuta hektar sehingga menyebabkan beberapa punca yang menjadikan Malaysia hilang akan sumber alam semula jadi serta pupusnya hidupan liar. Oleh itu, usaha perlu dilakukan untuk memastikan kehilangan hutan utama negara dihentikan sepenuhnya. Assalamualaikum, saya Nur Ajana binti Abdul Ajid, MS 2410315157. Saya ingin membincangkan tentang falsafah bersuara untuk alam sekitar. Termasuk kepada kesan penebangan hutan. Penebangan hutan ni dia menyumbang kepada perubahan iklim yang dilakukan dengan cara menebang hutan. Hutan yang ditebang itu tanahnya dialihfungsikan untuk kegunaan kawasan bandar atau pembangunan rumah. Perubahan penggunaan tanah ni dapat menyebabkan pemanasan global, pelepasan karbon dioksida. Terusnya, aktiviti penebangan hutan ini memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar, iaitu boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar, hakisan tanah dan pelupusan hidupan liar. Oleh itu, kawasan hutan ni perlu dipelihara kerana hutan ini mempunyai rahsia istimewa yang masih terkandung di dalamnya. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang dan mengambil tindakan terhadap pesalah yang melakukan aktiviti penebangan tersebut. Seterusnya, selain daripada pihak kerajaan, masyarakat juga memainkan peranan untuk memberikan laporan sekiranya berlaku sebarang pergerakan kenderaan pengangkut pembalakan yang mencurigakan. Untuk menjaga hutan ni juga, pembalakan yang terancang juga harus diamalkan agar dapat mengekalkan kebersihan alam sekitar. Seterusnya, falsafah pendidikan alam sekitar. Alam sekitar ni merupakan elemen kehidupan pelbagai makhluk dan habitat yang perlu dititik beratkan dengan sebaiknya seiring dengan pembangunannya. Untuk menjaga alam sekitar ini, amalan hijau perlulah dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Amalan hijau ini merujuk kepada aktiviti pemeliharaan alam sekitar dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Bagi melaksanakan amalan hijau ni, masyarakat juga perlu memainkan peranan, iaitu dengan mengambil tindakan untuk mencegah pencemaran, iaitu dengan mengurangkan penggunaan bahan bakar atau penggunaan pengangkutan awam dengan cara berkongsi kenderaan. Terusnya ialah teori falsafah atau pandangan etika. Pandangan etika ini membincangkan tentang tindakan yang perlu atau tidak perlu diambil oleh manusia. Falsafah etika ialah ilmu tentang tingkah laku atau pandangan baik, buruk dan tindakan manusia. Di samping itu ialah etika alam sekitar. Alam sekitar ini dapat dikaitkan dengan prinsip disiplin pengajian yang berkembang mengikut ekoran krisis. Akhir sekali adalah Konfusianisme. Konfusianisme ini merupakan falsafah dan cara hidup yang mempunyai perspektif keharmonian tentang alam sekitar yang
Konfusianisme ini dia menekankan tentang tanggung jawab yang perlu diambil oleh manusia dalam menjaga alam sekitar. Alam sekitar ni merupakan tantangan sosial dan kosmik yang lebih besar terhadap kehidupan seharian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, isu penebangan hutan berkaitan dengan perubahan iklim. Tindakan terhadap perubahan iklim SDG 13 adalah salah satu daripada matlamat pembangunan mampan yang menyuruh tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesennya. Oleh itu, terdapat beberapa cara untuk bertindak agar perubahan iklim dapat diatasi. Antaranya ialah penghutanan semula. Penghutanan semula dilakukan untuk menanam kembali hutan yang ditebang dengan spesies cepat tumbuh untuk menjaga kelencaran suhu dan mencegah peningkatan suhu. Tindakan ini dapat meningkatkan kualiti jisim hutan dan pelbagai kegunaannya. Yang kedua ialah tindakan iklim kawalan undang-undang. Pihak berkuasa perlulah memantau hutan-hutan jika berlakunya aktiviti haram serta menguatkan larangan pembalakan haram. Tindakan penguatkuasaan boleh dilaksanakan dengan melalui kaedah mengeluarkan notis amaran. Tindakan perubahan iklim yang ketiga ialah penggunaan produk lestari. Penggunaan produk lestari merupakan salah satu langkah penting dalam menangani perubahan iklim, khususnya berkaitan penebangan hutan. Masyarakat perlu mengambil tindakan menggunakan produk kitar semula agar dapat mengurangkan permintaan terhadap bahan mentah baharu dari hutan. Contohnya seperti kertas kitar semula dan beg beli belah yang boleh dikitar semula. Semua tindakan ini perlulah dilaksanakan agar masyarakat dan negara dapat melindungi ekosistem hutan serta sentiasa terjaga. Hutan yang tidak sehat dan tidak terganggu berfungsi sebagai simpanan karbon jangka masa yang panjang, membantu mengurangkan kepekatan gas rumah hijau dalam atmosfera dan memperlahankan perubahan iklim global. Dan akhir sekali, nilai yang dapat diberikan tentang isu penebangan hutan ini ialah dapat mempelajari tentang berlakunya perkara tersebut dan cara untuk bertindak mengurangkannya agar dapat diatasi dengan mudah dengan memahami punca dan kesannya serta dengan secara aktif mengambil bahagian dalam usaha mengurangkannya melalui pelbagai kaedah. Kita dapat merintis jalan ke arah masa depan yang lestari. Selain itu juga, kita dapat mengetahui bahawa isu penebangan hutan ini akan semakin buruk jika tidak diperhatikan dan dikawal. Oleh itu, semua pihak haruslah bertanggungjawab dan bertindak untuk mencari cara untuk kita mengurangkan penebangan hutan ini.